Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada pengguna-pengguna chainsaw steel khususnya. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda bagaimana menghadapi masalah chainsaw terendam dalam air. Petang semalam saya potong pokok, chainsaw ni unluckily terjatuh di dalam longkang dan tenggelam 100% tenggelam dalam air. Jadi saya bongkar, saya keluarkan exhaust ya. Sebab dia dah semua dah masuk air dalam engine block apa semua. Dia terendam. Jadi apa yang patut kita buat supaya dia boleh start dan guna seperti biasa. So saya akan keluarkan air di dalam enjin ya. Jadi sekarang saya sudah keluarkan, lepaskan dia punya exhaust. Saya sudah keluarkan air di dalam exhaust. Kemudian saya masukkan minyak poti ya. Minyak poti, tuti pun boleh, tapi bagus poti lah. Sebab tujuan kita untuk melicinkan piston dengan blok ya. Masukkan di dalam tempat plug dan kita start perlahan-lahan sambil tundukkan dia untuk keluarkan air. So nampak masih banyak air. So air yang keluar, kita akan pump sampai air ni habis. Dipercayai air masuk sampai ke crankshaft dia. Jadi kita keluarkan semuanya lah ya, sampai betul-betul habis. Kenapa saya tutup kepala plug dengan kain? Supaya saya tidak mahu air ataupun minyak poti yang saya masuk dalam engine block ni termasuk dalam kepala plug. Dia boleh menyebabkan nanti susah untuk spark. Jadi saya tutup saja, tak perlu sangat. So kita pump lah. Sampai dia betul-betul kering. So nampak dia keluar buih putih ni sebab dia bercampur dengan minyak. Air bercampur dengan minyak ya. Ikut plug pun dia boleh keluar, ikut lubang exhaust ni. Jadi belum maksimum. So saya akan hidupkan lagi. Pada awalnya tadi air keluar melalui lubang angin ya, sebab terendam. Jadi tak apa, lubang angin ni semua dah kering. Jadi kita cuba keluarkan. Baik. Sepertinya sudah habis air, tetapi buih putih-putih ni masih ada, menunjukkan dia masih ada belen-belen air. Jadi supaya saya tahu sama ada air tu habis atau tidak, saya akan masukkan lagi minyak poti di dalam ni. Ini minyak poti biasa yang baru lah. Saya akan masukkan dalam tempat plug. Masukkan dalam piston dia. Tak perlu banyak sangat. Ini sekadar untuk melicinkan. Kemudian saya akan start lagi. Ini kerana ada minyak, kita tutup semula kepala plug. Dan kita dalam posisi tungging dia, kita start semula. So, tolong cuba datang dekat sikit, fokus sikit. Datang dekat sikit, fokus sini. Baik. Di dalam lubang engine block ni masih nampak dia berbuih putih kan. Itu maksudnya masih ada air lah.
Jadi air ada tapi sedikit. Jadi kita keringkan dia dengan masukkan minyak. Kita pam terus. Kita start terus supaya dia tak ada lagi buih putih. Baik, buih putih juga akan boleh keluar dari sini, nampak? Tuh. Oh, masih banyak buih putih. Ya, selagi ada buih putih ni, menunjukkan dia masih belum betul-betul habis air dia. Okay. So, dia keluar dalam bentuk buih putih, berarti minyak bercampur dengan air. Kita nak keluarkan dia sampai tak ada buih putih. Kan? So kita sisihkan dia dengan minyak. Okay. Kita baru isi minyak. Kita lakukan berulang-ulang sehingga dia betul-betul kering. Air memang betul-betul habis lah. Kan? Sebab air yang ada ni dia daripada ruang crankshaft dia. Kalau piston, tunggang saja piston dia dah boleh keluar. Jadi kita nak pump air yang dalam crankshaft keluar. So bila dia dah kita start, kita keluarkan balik. Ini merupakan first time mesin saya jatuh dalam longkang. Ya. Inilah kerja kalau dah terlampau penat, kadang nak cepat jadi lambat, kena servis macam ni. Okey. Kita masih ada, dia masih ada putih-putih. Kita keluarkan lagi, masukkan lagi. Pam lagi pelan-pelan. Jangan kuat-kuat, nanti dia tertendang keluar minyak tu. Jadi kita nak dia main minyak tu dengan air bercampur. Supaya dalam crankshaft tu memang sebolehnya air dapat dikeluarkan semampu yang boleh lah. Tinggalkan minyak saja. Kalau balance sikit-sikit tu tak ada masalah sangat lah, sebab air akan kering bila enjin panas. So, masih ada putih-putih kuning. Yang kuning itu adalah minyak. Yang putih itu adalah campuran minyak dengan air. Kita pam dia jadi berbuih sikit lah. Okey. Sekarang tempat lubang angin pun keluar belen-belen minyak dia. Ya. Jadi kita bersihkan. Kerja ni kena sabar sikit lah. Biar kita buat berulang-ulang. Tak ada masalah. Okey, cuba fokus sini kalau dalam lubang ni. Baik, dalam lubang ni bila saya start dia akan nampak masih ada air. Kan? Jadi ini lubang udara, lubang angin. Akan terus ke carburetor. Jadi carburetor itu masih sudah bercampur air. Ruang angin pun dah masuk air. Jadi kita nak keringkan semua. Baik. Keluarkan balik. Okey, proses ni kita lakukan sampai dia betul-betul sure yang
air tu dah habis lah. Okey. Kalau ada kompresor, bagus kita tembak dengan angin lah. Tapi saya tak ada kompresor. Okey, alang-alang dah buka, kita bersihkan tempat exhaust ini. Pastikan lubang angin ni tak tersumbat lah, bersih ya. Pastikan dia bersih lah. Tu, kita cuba keringkan seboleh yang dapat lah. Okey. Baik, sekarang bersihkan lagi. Saya nak bagi dia betul-betul tune. Okey. Dan baik, proses seterusnya saya akan buka karburator. Kita nak buang minyak dalam karburator, tetapi ada satu teknik mudah ya. Kita tak perlu buka karburator, jadi minyak dalam karburator boleh kita keluarkan. Okey, dengan cara sekejap kita keluarkan minyak ni dulu. Minyak dulu. Mesin ni masih baru, jadi saya tidak mau buka barang yang tak perlu dibuka. Kalau nak keluarkan minyak dalam karburator, mungkin minyak tu bercampur dengan air, kita sebetulnya tak perlu buka karburator pun. Okey, saya akan tunjukkan teknik bagaimana nak keluarkan minyak dalam karburator kan? Ataupun kalau kata istilah overflow, maksudnya kita dah terlampau gas minyak sehingga dia basah di dalam piston kan. Jangankan basah dalam piston, minyak petrol kalau kita masukkan dalam piston ni pun boleh dikeluarkan kan. Jadi caranya saya akan ini cok kan, dalam posisi kita rem dia. Pedal minyak kita tarik lepas habis, kita start dia. Okey, rem minyak habis, kita tarik, kita pegang throttle minyak, kita start dia. Biarpun minyak petrol penuh dalam piston, dalam blok ya, dia tetap akan kering lah. Ini kaedah overflow. Bagaimana mesin yang dah overflow, kita nak jadikan dia supaya keringkan minyak dan dia kembali boleh start. Okey, sekarang saya cuba pasang plug supaya dia spark. Baik.
Sudah tentu saya sudah membersihkan spark plug ni. Tapi tadi saya lupa nak keringkan dia dengan bakar api. Tapi saya dah bersihkan dengan brush ni. Sekarang saya cuba. Okey, dalam posisi throttle, saya tarik full gas. Saya start. Okey. Apabila dia keras tak boleh nak start, bermaksud kena buka spark plug sebab dalam ni terlampau basah, masih terlampau basah, jadi dia stuck, piston stuck, tak boleh nak tarik. Tak boleh nak tarik. So maksudnya piston stuck. Di dalam piston ada air, ada campur minyak tu. Jadi bila kita tarik dengan keadaan plug tertutup, maka ruang udara dia jadi kompres. So dia tak boleh nak start, dia stuck di situ. Hujan pula. Keringkan dulu. Cepat sikit. Dan masukkan lap sikit, bagi cepat sikit. Lap dia lagi piston ni. Dia dah keluar, dia semakin keluar. Hujan. Lari di bawah rumah dulu. Proses dia berulang-ulang. Masih ada kan? Masih ada air dan minyak. Itu yang menyebabkan dia piston dia stuck. Memang lambat untuk keringkan air dalam ni. Kebetulan hari ini hujan pula di Labuan. Okey, tinggal sedikit-sedikit saja. Mungkin saya cuba lagi. Sebelum tu saya bakar dulu. Supaya dia betul-betul kering. Okey, saya pasang kembali lap.
restart. Masih basah, jadi kita masih perlu keringkan dia betul-betul. Dia belum boleh lagi. Hati-hati buka plug ni, dia mudah tercabut kepala dia. So, belum berjaya kita saya terlupa. Saya terlupa satu perkara. Kita kena isi minyak supaya dia. Tadi saya keluarkan dia punya minyak. Sekejap. Di dalam carburetor kita kena tendang dengan minyak dia. So pastikan tangki ni kita isi balik lah. Basah sedikit. Lupa isi minyak tadi. Kalau tak isi minyak, kita tarik ini memang percuma juga lah. Okay, ini proses kita nak keluarkan minyak dalam carburetor. Throttle full gas. Ada lagi. Pastikan ini. Ya. Masih banyak lagi. Okey. Sekarang yang keluar adalah minyak petrol. Bukan lagi air. Okey. Bau minyak petrol. Okey. Okey, minyak petrol lah. Bos. Jadi minyak petrol yang dah keluar maksudnya dia sudah tak ada air. Minyak putih pun dah mula kering. Baik, saya pasang plug mula. Lagi dah. Okey, off-kan dia. Off switch. Dia dah pecahkan minyak petrol. So probably 90% sudah tak ada air dan minyak kopi. Kemudian saya pasang plug untuk try. Saya nak try, nak tahu dia hidup ke tak hidup saja. Saya belum pasang exhaust. So kalau dia hidup, jangan bagi dia lama-lama sebab dia tak ada exhaust.
Okey. Berjaya. Kan? Bila dia dah boleh hidup, bermaksud air semua dah tak ada masalah dalam air, dalam enjin blok dah tak ada air. So yang dalam karburator pun tak ada air. Kan? Minyak yang saya masukkan dalam tangki sudah saya start dan dia sudah flow out daripada karburator sampai masuk dalam blok dan keluar melalui lubang spark plug, kan? Jadi bila saya dah keringkan, dia dah boleh start. So saya cuba nak try saja sama ada dia hidup atau tidak. Ternyata memang dia dah hidup dan boleh beroperasi seperti biasa. So dalam keadaan tak ada exhaust, jangan start lama-lama. Jangan dia running lama-lama. Dia boleh merosakkan piston. So saya akan pasang exhaust dan semuanya akan selesai dan boleh digunakan seperti biasa. Terima kasih atas tontonan dan support. Begitulah caranya. Jika ada masalah enjin, mesin rumput atau mesin chainsaw terendam dalam air 100% sehingga air masuk dalam enjin blok, dalam filter, air filter, dalam karburator, dalam tangki minyak, dalam camshaft, drive shaft dia, apa, camshaft lah, crankshaft, sorry, dalam crankshaft dia. So begitu caranya. Kita buka exhaust. Dan kenapa buka exhaust? Supaya dia lebih cepat dia keluar. Dia akan dapat keluar melalui lubang exhaust dan lubang plug. So dua-dua kita buka, dan supaya kita dapat kosongkan exhaust ni juga, betul-betul kering, tak ada air dah. So exhaust kering. Kemudian kita start campur dengan minyak, dalam minyak 40 dalam enjin blok, start sampai dia keluar habis. Bila dah keluar habis buih-buih tu semua, kita cuba step yang seterusnya, kita keluarkan minyak dalam karburator seperti yang saya tunjukkan tadi. Tadi saya terlupa isi minyak, jadi dia tak boleh nak keluar. Jadi kita isi minyak, kita start dalam keadaan dia full gas begini, chop sampai habis. Kita start sampai dia minyak dia keluar melalui enjin blok. Bila minyak keluar dari enjin blok, maknanya dia dah itu petunjuk bahawa air dah tak ada, air dah habis, dan balen minyak 40 yang kita masukkan ni pun akan keluar dengan minyak petrol yang kita pump dari situ. Ya, kalau anda menghadapi masalah overflow pun tekniknya sama. Rem saja, start dia akan keluar, walaupun minyak petrol penuh dalam enjin blok ni, tetap dia boleh kering dengan sendiri dengan cara gas dan start. Baik, setakat itu perkongsian dari saya. Terima kasih. Suka belajar, teruskan belajar. Jumpa lagi.